A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya kasihi ahli jemaah yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Saya berterima kasih kepada pihak Syababul Iman daripada Masjid Sengkurung, Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Sengkurung, Negara Brunei Darussalam, yang telah menjemput saya pada malam ini untuk meneruskan pembacaan ataupun penceritaan ceramah kuliah maghrib. Tapi sebenarnya kita tidak maghrib lagi, kita telah ubah kepada selepas isyak melalui secara online. Dan saya terima kasih kepada pihak ahli jawatankuasa takmir Masjid Sengkurung yang telah juga memberi kebenaran kepada saya untuk bersama-sama untuk meneruskan majlis kita ini, majlis pembacaan ataupun pengajian kisah-kisah Nabi daripada Al-Quran. Jadi Alhamdulillah, pada malam ni kita bersama lagi dalam kisah Nabi, iaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun agak lama kita telah bersama-sama dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tapi insya-Allah oleh kerana cerita ini sangat diceritakan dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara panjang lebar dalam Al-Quran dan mempunyai surah yang khusus, iaitu surah Yusuf, maka insya-Allah kita akan bersama-sama untuk melihat berdasarkan kepada surah Yusuf ini apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kita ambil panduan secara khususnya surah Yusuf ini. Kita ingatkan balik bahawa surah Yusuf ini Allah Taala telah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuknya yang istimewa. Keadaan dia berbeza sikit daripada surah-surah yang lain, daripada cerita-cerita kisah-kisah Nabi yang lain. Kalau kisah-kisah Nabi yang lain, kita akan tengok berlaku pertentangan. Yang biasa akan diceritakan ialah dakwah Nabi tersebut kepada kaum dia, dan kemudian kaum itu menentang Nabi tersebut, dan kemudian akhirnya akhir penceritaan biasanya kaum tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang berlaku kepada kaum Ad, seperti yang berlaku kaum Samud, seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Lut, seperti kaum yang berlaku kepada Firaun dan seterusnya. Kesemua mereka hampirnya ialah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf ni, kita akan tengok dia agak berbeza. Kerana apa kita sebut hari itu? Iaitu yang pertamanya turunnya adalah dalam keadaan Nabi SAW sangat sedih. Jadi kalau orang yang sedih ini biasanya ialah dia akan macam putus harapan, macam down lah, kita katakan down, rasa macam tak semangat lagi, rasa macam orang dah tak terima dia lah, rasanya tak ada harapan lah, macam-macam lah kan. Jadi sebab itulah dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ni, Allah Subhanahu Taala turunkan selepas daripada kematian Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib bin Abdul Muttalib, dan kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Taif dengan harapan bahawa pergi ke Taif ni untuk berdakwah. Nanti kalau dah berdakwah di sana, mungkin orang sana akan terima Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sebaliknya, iaitu sangat kecewalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana bukan saja mereka tu menolak dakwah, tak terima dakwah, tetapi mereka telah melontar batu, menyuruh kanak-kanak, budak-budak yang nakal, budak-budak ni semua ni ramai-ramai upah dan sebagainya, wallahu a'lam bissawab, tapi melontar batu kepada Nabi sehingga beberapa kilometer Nabi terpaksa lari daripada Taif menuju ke Mekah. Jadi dalam perjalanan itu, yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu kepada kita, iaitu jin, satu makhluk lain pula. Sekarang ni kalau lah manusia tak terima tak apa, orang Mekah tak terima tak apa, orang Madinah, orang Taif tak terima tak apa, sekarang jin menerima dakwah kamu wahai Muhammad. Jadi dalam keadaan sedih beginilah, maka turunlah, diriwayatkan turunlah surah Yusuf ni. Jadi kita akan baca surah Yusuf pada malam ni, insya-Allah. Seperti biasa kita akan sambung pada malam ni, iaitu cerita ketika Nabi Yusuf alaihi salam telah membuat plan dia, macam mana dia nak pegang adik dia ni.
Nah, sekarang ni adik dia telah dibawa ke negeri Mesir kan, yang kita sampai cerita itu. Dan Yusuf ni, Nabi Yusuf alaihissalam telah menjadi menteri keuangan ataupun menteri ekonomi kepada negeri Mesir ni. Jadi dia mempunyai kuasa yang besar lah kalau ikutnya. Tetapi sekarang ni masalahnya macam mana dia nak dapatkan adik dia. Jadi akhirnya adik-beradik Nabi Yusuf ni telah bawa Nabi Yusuf ni sekarang ke Mesir, dengan harapan untuk mendapat makanan. Tapi sekarang ni dia pun buatlah plan dia, Nabi Yusuf ni, iaitu dengan meletakkan piala, meletakkan bekas sukatan ataupun bekas yang bermaknikam lah kita kata kan, yang katanya diperbuat daripada emas, lepas tu ada pula tu permata-permata, dia letakkan dalam barang-barang adik ni. Jadi sampai ke situ hari tu kan. Jadi pada ketika ni kita cerita hari tu, maka bertempit lah kan, ada announcement lah besar-besaran kan. Kami kata pemerintah Mesir ni kan, kami telah kehilangan bekas ni. Siapa yang ambil bekas ni? Siapa yang ambil bekas ni? Ni awak semua ni rombongan ni. Macam itulah lebih kurang cerita dia. Lalu rombongan ini, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf ni, yang berapa orang, 11 orang tadi ni kan, mana mereka pun paling berpaling lah kan. Mana ada, mana kita ambil kan, mana kita ambil. Jadi mereka, kita datang ni memang nak datang nak beli makanan, bukannya nak curi-curi ni. Jadi pada ketika itulah kafilah ini, adik-beradik dia ni telah ditahan. Jadi mereka bertanya kepada orang yang itulah melaunkan buat announcement ni kan, apa yang kamu hilang? Dia kata, qalu nafkidu suwa'al malik, kami kehilangan tu suwa' tu. Suwa' tu bekas yang kita kata bekas timbangan tadi kan, ataupun piala tadi. Waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Kata Nabi Yusuf pula, dia kata, siapa-siapa yang bawa bekas tu kepada aku janji akan berikan hadiah kepadanya kan, beri reward kepadanya, iaitu himlu ba'ir. Siapa yang boleh makna menunjukkan kepada siapakah, bukan orang yang mencuri itu dapat, tapi maksudnya kalau orang yang boleh menunjukkan sehingga terjumpa balik barang tu, aku akan, Nabi Yusuf kata, aku akan janji nak beri kepada dia himlu ba'ir, barang muatan sepenuh unta. Jadi qalu, sampai kepada ayat ni hari tu kan kita berhenti ayat 83 sekarang. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sarikin. Kata pun mereka kan, dia kata, kami ni, dia kata, tallah, tengok tu kan, bersumpah dengan terkejutnya. Ni terkejut betul kan, bukan terkejut main-main ke, bukan ni memang terkejut betul ni. Tallah, dia kata, demi Allah, dia kata, laqad alimtum, kamu semua tahu, ma ji'na. Jadi dia bercakaplah sekarang kepada orang yang buat announcement tu, tentera-tentera kepada kerajaan Mesir tu. Jadi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi, kami datang sini bukan nak rosak, bukan nak buat kacau bilau, bukan nak buat benda tak elok. Itulah kan. Jadi sekarang ni tiba-tiba jadi mereka pun berkata, wa ma kunna sarikin, kami bukan orang mencuri, kami tak ada kaitan, kami tak tahu ni, tak tahu menahu, macam tu kan. Kemudian apa kata announcer tu kan, orang yang meneriakkan tu, orang yang mengiklankan tu, dia kata, fama jaza'u, qalu fama jaza'uhu in kuntum kazibin. Kalau mereka pun berkata, kalau kamu penipu macam mana? Kamu nipu, kamu kata kamu ni tak mencuri, tapi kalau kamu tipu macam mana? Apa hukuman dia? Jadi mereka pun kata, qalu fama jaza'uhu, apakah balasannya, balasan orang yang mencuri tu? Tu ialah orang as-sariq in kuntum kazibin, kalau kamu ni menipu, kata mereka. Jadi sampai kepada ayat 75 sekarang. Ayat 75 dia kata, qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh. Mereka pun berkatalah, adik-beradik Nabi Yusuf semua ni kan, semua mereka berkata, mereka kata apa? Kata qalu jaza'uhu, balasan dia, balasan orang yang buat tu, orang yang mencuri tu, man wujida fi rahlihi, kalau siapa yang kamu dapati ada di kalangan kami ni, siapa yang ada bekas tu pada dia, maka fahuwa jaza'uh, maka dialah yang kata kena balasan dia, orang lain tak ada kaitan. Gitu kan. Tu mereka dengan confidentnya, dengan yakinnya kan mengatakan perkataan tu. Kenapa mereka berani berkata perkataan tu? Kerana memang mereka ni confident bahawa mereka ni tak mencuri. Dan adik pula yang Yusuf ni, Benyamin tadi, takkanlah mencuri pula. Gitulah kan. Mereka pun mereka tak mencuri. Kemudian kazalika najziz zalimin, begitulah kami akan membalas orang-orang yang zalim. Jadi apa yang dia buat sekarang ni? Sampailah proses, check lah, tak apa, kamu kata kamu tak mencuri, kita check. Jadi mereka pun startlah check. Fabada'a,
Maka Yusuf ni pandai. Dia tak check dengan ni dulu dengan adik dia dulu. Kau tak nampak sangat lah kan nampak macam nak tuduh adik ni mencuri kan. Dia check dengan orang lain dulu. Jadi mereka ni adalah kan barang-barang atas unta, barang-barang unta. Setiap orang tu ada satu ekor unta dan ada barang-barang di atas unta tu masing-masing tu. Yang start nak berjalan tadi ni, yang dah start isi tadi ni kan, yang dikata falamma jahazahum bijahazihim tadi tu, yang kita dah baca pada minggu lepas. Lalu mereka pun berkata, apa yang dibawa oleh Nabi Yusuf, fabada'a bi'awiyatihim. Lalu Nabi Yusuf pun startlah check dengan barang-barang mereka dulu, adik-beradik dia dulu, yang lain tu, yang ramai-ramai tu, bukan Benyamin. Qabla wi'a'i akhihi. Dia check yang lain dulu sebelum daripada dia check wi'a'i akhihi, bekas ataupun muatan ataupun barang-barang adik dia, Benyamin tadi. Summa stakhrajaha min wi'a'i akhihi. Tiba-tiba bila dah check semua, tengok depan mata nampak apa, iaitu dikeluarkan suak Malik tadi tu daripada mana? Ya Allah, tu daripada wi'a'i akhihi, daripada beg, daripada tempat barang-barang adik dia. Ni sekarang ni kan dah apa benda pula ni, ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini, kazalika kidna li Yusuf. Begitulah kami kidna. Kidna tu maknanya ajarkan kepada Nabi Yusuf bagaimana untuk buat plan supaya dia dapat adik dia tu. Tu caralah kan. Jadi cara ni datangnya Allah Taala kata ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lah kan dalam kehidupan kita, pengajaran di sini ialah apa kan, bahawa kadang-kadang kita ni kan, kita rasa kita ni pandai, kadang-kadang kita ni bila kita pandai buat plan kan, kita rasa bahawa itu datang daripada kita. Ni Allah Subhanahu Wa Taala ajar bahawa semua benda ni yang kita terfikir, yang kita rasa nak buat, yang kita plan dan sebagainya itu, hendaklah kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ertinya apa? Iaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menunjukkan kepada kita, yang guide kita dalam urusan-urusan, even urusan dunia pun kan. Kadang-kadang kita terbuat satu keputusan yang mana dari segi tepat sekali keputusan yang kita buat tu kan. Bila berlaku masalah tu tepat sekali. So hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah Taala lah yang tu kazalika kidna li Yusuf. Sehingga Yusuf pun sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang kidna, yang ajar kepada dia bagaimana nak buat perkara ni. Maka liyakhuza akhahu fi dinil malik. Sekarang ni kalau ikutnya dah kena tangkap lah adik dia ni kan. Kalau ikut kena tangkapnya, maknanya ialah ikut hukuman dalam undang-undang Mesir pada masa tu. Undang-undang Mesir ni dipanggil kat sini sebagai dinil malik. Bukan agama malik, bukan agama raja, bukan. Agama malik. Jadi kalau ikut di sini dari segi apa ni yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, bahawa pada masa tersebut Nabi Yusuf walaupun dia Islam, walaupun dia seorang Nabi, tetapi majoriti rakyat Mesir ni masih lagi mengikut ajaran apa ni, raja. Maknanya tak ikut Islam lah kan. Jadi Nabi Yusuf tu dia memerintah, jadi pemerintah yang Islam, tetapi cara raja tu sendiri tidak beragama Islam lagi. Jadi raja tu ada undang-undang dia. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan di sini, perkataan dinil malik, agama raja, bukan agama sebenarnya, tapi ialah undang-undang raja. Jadi ulama-ulama bila ceritakan tentang ayat ni, ulama-ulama telah memberikan satu satu pandangan, satu isyarat sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak mengatakan apa, bahawa bila kita sebut agama ni, sebenarnya bila kita sebut perkataan agama kan, bukan tak sama dengan religion sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang barat ni. Orang barat bila dikata agama, terjemahan dia religion, tapi sebenarnya agama bukan religion. Agama ni ialah satu benda yang merangkumi semua aspek hidup. Termasuk di sini ialah undang-undang. Di mana tempat diambil? Ni dia ayat dia kan. Sebab itulah dia kata sini Allah Subhanahu Wa Taala liyakhuza makana liyakhuza akhahu fi dinil malik. Sebab apa? Dalam isu ni bukan masalah dia ni ikut agama raja, bukan. Tapi kalau ikut ni, dia ada dua undang-undang pada masa tu. Undang-undang raja ialah kalau seseorang yang ditangkap kerana mencuri, hukuman dia ialah dia akan disebat dan dia akan didenda. Dipukul kemudian didenda. Itu undang-undang raja pada masa tu. Tetapi Nabi Yusuf AS dia tak guna undang-undang tu. Sebab tu disebut sini maka liyakhuza akhahu fi dinil malik.
Dia tak ambil ke dalam din Malik, maknanya undang-undang raja, tetapi dia mengikut undang-undang dia. Apa undang-undang Nabi Yusuf AS? Iaitu siapa yang ditangkap kerana mencuri, maka dia akan diubah menjadi hamba. Maknanya dia mesti kena menjadi hamba kepada orang yang dicuri tu. Itulah jadi. Jadi sini kita boleh faham insya-Allah kan, perkataan din. Sebab itulah di sini huraian tentang perkataan din ni sangat panjang dan saya tertarik. Ada satu buku yang menceritakan tentang perkara ni. Ada 4 istilah dia kata. Dalam Islam ni ada 4 istilah, yang mana istilah-istilah ini merupakan istilah-istilah yang jika salah faham istilah ni, maka dia akan menyebabkan kita akan salah faham dalam memahami Al-Quran. Apa dia? Istilah yang ada dalam Al-Quran ni, 4 perkara yang besar, 4 perkataan, dipanggil al-mustalahat al-arba'ah fil Al-Quranil Karim. Iaitu nombor 1-nya perkataan Rabb, yang kedua perkataan ibadah, yang ketiga perkataan ilah, yang keempat perkataan ini iaitu perkataan din. Ada 4 perkataan kan. Jadi buku ni sangat cantik lah, kalau kita ada boleh bacakan. Saya tak pastilah ada ke tak dalam bahasa Melayu kan, tapi dalam bahasa Arab memang ada lah, itu pasti sebab buku tu bahasa Arab tapi dalam bahasa Inggeris saya rasa ada. Wallahu alam. Jadi kalau boleh baca insya-Allah bagus. Nama tajuk dia 4 istilah di dalam Al-Quran. Al-mustalahat al-arba'ah fil Quranil Karim, iaitu nombor 1 Rabb, yang kedua ilah, yang ketiga ibadah, dan yang keempat adalah ad-din. Jadi perkataan din ini diselahkan kat sini kan. Jadi kan insya-Allah kan boleh cari buku tu. Ada dalam internet saya rasa kan. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Taala berkata, bukanlah Nabi Yusuf ni nak ajak, nak tarik adik dia tu masuk ke dalam agama, bukan maksud macam tu. Tapi mana dia tak nak gunakan undang-undang raja di dalam isu nak menghukumkan adik dia pada ketika itu. Lalu apa dia buat? Illa an yasha Allah, melainkan telah ditetapkan ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Narfa'u darajatin man nasha'. Ni Allah Taala cerita tentang kehebatan Nabi Yusuf kehebatan dia, kecerdikan dia kan, dia pandai macam mana gini kan. Jadi semua ni merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah Nabi Yusuf ni dia seorang yang cantik, seorang yang, dan kemudian dia cerdik pula kan. Gitu. Jadi tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini kan bahawa kecerdikan dia, kelawar dia kan tu kan, kehandsomean dia tu, semua tu adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Taala kata narfa'u darajatin man nasha'. Allah Ta'ala nak angkat derajat siapa-siapa yang dikehendaki, terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Tapi kena ingat tu satu konsep satu prinsip yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu di atas setiap daripada orang yang ada ilmu akan ada lagi orang yang lebih mengetahui daripada dia. Maknanya ginilah, maknanya kan, janganlah orang tu bila dia rasa ada ilmu, dia rasa sombong, dia rasa bongkok kan, dia rasa macam tak adalah, akulah lebih sekali atas dunia ni, ataupun tentang segala-galanya kan, aku dah masuk Guinness Book of Record, aku ni IQ aku ni memang top lah, contoh lah kata. Jadi dia pun sombong. Jangan. Allah Ta'ala kata wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas orang yang ada ilmu tu akan ada lagi orang yang atas lagi kan. Jadi atas lagi, dan of course lah kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak mampulah, tak terlawan kan. Tapi even di kalangan manusia pun. Seterusnya kita akan tengok pula ni, iaitu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik cerita tadi kan, ceritakan qalu, mereka pun berkata, sekarang ni kena tangkap lah adik dia tu. Adik dia kena tangkap. Jadi mereka pun berkata lah, mereka kata apa? In yasrik, kalau dia mencuri, siapa tadi? Benyamin. Kalau Benyamin ni mencuri, faqad saraqa akhul lahu min qabl. Maknanya logik juga. Dia kata ni sebab apa? Dulu saudara dia tu, abang kepada Benyamin ni pun mencuri juga dulu. Apa dia? Pernah ke Nabi Yusuf ni mencuri? Memang bukan Nabi Yusuf mencuri sebenarnya kan, tapi dituduh mencuri. Apa Nabi Yusuf pernah buat? Di dalam kitab tafsir, dia sebut kan, dia kata Nabi Yusuf ni masa dia kecil, dia pernah mencuri patung emas. Patung emas yang dimiliki oleh datuk dia. Iaitu datuk dia tu, iaitu ayah kepada mak dia. Ayah kepada mak dia ni musyrik, sembah berhala. Berhala tu dia buat daripada emas. Jadi Nabi Yusuf masa dia kecil tu, dia pernah ambil patung tu. Dia buat apa? Bukan dia nak memiliki patung tu, tapi dia ambil patung tu sebab dia tak tahan tengok datuk dia tu sembah berhala tu. Jadi dia ambil, dia hancurkan patung tu.
Jadi dituduhlah oleh orang ramai, kata apa, Yusuf ni mencuri. Jadi sebenarnya dia mencuri patung tu lah, sebab dia kerana dia tak nak benarkan orang tu, dia tak suka orang tu menyembah patung tu. Tu sebenarnya. Jadi mereka pun berkata, dia mencuri, dia tengok depan mata kan. Sebab apa, dia keluarkan tu bekas tu daripada beg adik dia, gitulah kita kata kan. Jadi mereka pun berkatalah, dia mencuri. Kalau dia mencuri, maknanya betul lah abang dia pun dulu mencuri juga. Mereka bercakap macam tu. Mereka tak tahu ni Yusuf, mereka bercakap depan Yusuf ni. Yusuf tu dengar ni, sedang dia tak tahu Yusuf ni adalah saudara dia tu, yang dia kata mencuri tu. Fa asarraha Yusufu fi nafsi. Yusuf ni dah dengar ni, dengar ni tak tahan juga kalau ikutnya kan, tapi dia sabar. Fa asarra maknanya disembunyikan di dalam dirinya. Kemudian walam yubdiha lahum, Nabi Yusuf tak isytiharkanlah, tak ceritakan, tak zahirkan apa yang disebutkan oleh adik-beradik dia ni. Lalu dia kata qala, ni kata Nabi Yusuf dalam hati dia, antum syarrum makana, kamu sebenarnya lebih jahat lagi kan. Apa jahatnya adik-beradik Nabi Yusuf ni? Yang 10 orang ni apa dia buat? Iaitu apa? Dia bukan mencuri barang, mencuri orang. Iaitu apa? Mencuri Yusuf tu sendiri daripada ayah dia tu. Tipu, kata macam ni nak jaga, tapi tengok-tengok campur dalam telaga. Tu kata Nabi Yusuf dalam hati dia. Dia lagi teruk lagi ni, duk kata ke orang, gitu kan. Dia dahsyat, tak mengaku, tak sebut, gitulah kan. Jadi wallahu a'lamu bima tasifun, tapi Allah Ta'ala maha lebih mengetahui dengan apa yang kamu duk cerita-cerita ni. Seterusnya qalu, mereka pun berkata lagi. Ni insya-Allah kita sampai kepada akhir ni, muka surat 244 hujung muka surat 244. Dia kata qalu, mereka pun berkata. Jadi mereka dah tak ada cara dah ni. Qalu, ramai-ramai ni berkata, adik dah kena tangkap dah ya ayyuhal aziz. Dia kata, wahai menteri, tak tahulah nak cakap apa kan, menteri, wahai datuk, wahai apa ke. Jadi dia kata, ya ayyuhal aziz, wahai menteri, innalahu aban syaikhan. Dia kata, minta maaf lah, dia ni ada ayah. Ayah dia ni tua. Syaikhan tu makna seorang lelaki tua. Kalau ajuzun, seorang perempuan tua. Jadi syaikhan, innalahu aban syaikhan, dia ada ayah ni, tuanku. Tuanku pula, datuk, dia ada ayah, datuk. Ayah dia ni tua. Kemudian kabiran, syaikhan kabiran, maknanya tua. Kabiran fisin, maknanya besar dalam umurnya, maknanya tua dah. Fakhus ahadana makanah. Ginilah, datuk, boleh tak ambil salah seorang daripada kami ni, 10 orang ni kan, sebagai tempat gantian. Maknanya untuk jadi hamba kepada tuan lah, maknanya tak perlulah ambil dia, kesianlah ke dia kan, gitulah. Sebab mereka ni tahu, mereka tahu mereka ni dah ada janji dengan ayah mereka ni kan, bahawa mereka mesti akan mengembalikan, apa pun mesti mengembalikan Benyamin semula. Inna naraka minal muhsinin. Jadi mereka pun jet lah sekarang ni. Jet orang panggil kan, jet ni puji habis lah kan. Sebab apa? Supaya menteri ni terima permintaan mereka ni. Kami tengok kamu ni bagus. Itu memang gaya Allah Ta'ala ceritakan, style orang-orang yang memang lah kan, kalau apa-apa dia memang lah nak pujuk dan sebagainya kepada orang-orang ni. Jadi kita habis setakat ni ialah muka surat 244. Sekarang kita masuk, kalau ikutnya, ialah muka surat 245. Tadi 244, sekarang kita masuk 245. Jadi saya rasalah insya-Allah cantik kalau kita berhenti situ. Kita ambil setiap muka insya-Allah, setiap minggu insya-Allah, untuk kita tengok seterusnya. Kita ada lebih kurang lagi dalam 5 muka surat insya-Allah tentang kisah Nabi Yusuf AS. Masya-Allah kan. Kita berada di line, tak susah-susah insya-Allah. Buka telefon, buka komputer, insya-Allah boleh tengok insya-Allah. Tak perlu turun, tak perlu start kereta, tak perlu pakai baju cantik-cantik dan sebagainya kan. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Syababul Iman daripada Masjid Senggurung yang telah menorganiskan program ni, dan juga ahli takmir Masjid Senggurung yang telah bersama-sama lah dengan memberi kerjasama yang sangat-sangat bagus, insya-Allah, untuk menjayakan program kita pada setiap minggu ni. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat itulah kita sudahi insya-Allah sesi pada malam ni dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.